Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Rizwan. Okey, hari ini saya akan membuat video berkenaan dengan bantuan khas kepada pengusaha Taman Asuhan Kanak-Kanak TASKA yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Okey, dalam video ini saya akan memberikan cara-cara untuk memohonlah bantuan khas ini kepada pengusaha TASKA. Okey, jadi saya teruskan. Okey, kategori TASKA apakah yang layak memohon? Kategori TASKA yang layak memohon bantuan khas ini berdasarkan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 Akta 308 adalah seperti berikut. Yang pertama, TASKA institusi menerima 10 atau lebih kanak-kanak dalam jagaan ditubuhkan atas inisiatif pihak swasta dan badan bukan kerajaan NGO. TASKA di tempat kerja menerima 10 orang kanak-kanak atau lebih dalam jagaan ditubuhkan atau inisiatif majikan untuk muka bajikan pekerja. Yang ketiga yang layak untuk memohon adalah TASKA di rumah menerima 4 hingga 9 orang kanak-kanak dalam jagaan dijalankan di kediaman sendiri. Okey, yang kedua, apakah tujuan pemberian bantuan khas kepada pengusaha TASKA yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan? Tujuan pemberian bantuan khas ini adalah untuk meringankan beban kos kooperasi TASKA dalam mematuhi panduan pencegahan SOP penularan COVID-19 pasca Perintah Kawalan Pergerakan bagi keselamatan warga TASKA yang mula berkuasa pada 4 Mei 2020. Apakah kos operasi yang ditanggung melalui peruntukan ini? Antara kos operasi yang perlu ditanggung oleh pihak TASKA seperti disinfeksi dan nyah kuman TASKA di luar dan di dalam TASKA, peralatan penyukat suhu badan, bahan sanitasi, pelitup muka dan kos pengurusan TASKA yang lain. Okey, yang keempat, apakah kriteria pertimbangan pemberian bantuan khas ini? Terdapat 2 kriteria pertimbangan pemberian bantuan khas ini seperti berikut. Dipertimbangkan kepada TASKA yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah peruntukan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 ataupun Akta 308. Dipertimbangkan kepada TASKA yang sedang dalam proses untuk didaftarkan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah peruntukan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 Akta 308 dengan syarat mengemukakan permohonan pendaftaran TASKA kepada Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah jajahan bahagian cawangan yang berdekatan sebelum 31 Ogos 2020. Okey. Yang kelima, apakah dokumen yang diperlukan untuk mengesahkan TASKA institusi dan TASKA di tempat kerja dalam proses untuk didaftarkan? TASKA institusi dan TASKA di tempat kerja yang sedang dalam proses untuk didaftarkan hendaklah mengemukakan salinan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ataupun Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS, dan dokumen yang mengesahkan TASKA telah mengemukakan permohonan sokongan kepada agensi teknikal iaitu pihak berkuasa tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pejabat Kesihatan Daerah, Jabatan Tanah dan Survey Sarawak sahaja. Okey, yang keenam, apakah dokumen yang diperlukan untuk mengesahkan TASKA di rumah dalam proses untuk didaftarkan? TASKA di rumah yang berpotensi untuk didaftarkan hendaklah mengemukakan dokumen yang mengesahkan pengusaha TASKA sedang atau telah mengambil kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata ataupun KAP lah. Okey, tu yang ni untuk TASKA di rumah. Okey, yang ketujuh, bagaimana cara untuk pengusaha TASKA memohon bantuan khas ini? Pengusaha TASKA boleh mendapatkan senarai semak permohonan daripada laman Sesawang JKM ataupun hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat jajahan bahagian cawangan yang berdekatan. Pengusaha juga perlu mengemaskan maklumat dalam sistem pusat data kanak-kanak kebangsaan NCDC dan mengemukakan dokumen sokongan seperti mana dinyatakan dalam senarai semak ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah jajahan bahagian cawangan dan yang terdekat. Bolehkah pengusaha TASKA yang mempunyai lebih daripada sebuah TASKA memohon peruntukan di bawah bantuan khas ini? Okey, jadi boleh sekiranya pengusaha mempunyai lebih daripada satu buah TASKA, pengusaha boleh memohon dengan syarat mematuhi semua senarai semak yang telah ditetapkan. Okey, berapakah kadar bantuan khas yang layak diperolehi untuk sebuah TASKA? Okey, kadar bayaran bantuan khas ini terdiri daripada 2 kategori. Okey, 1,500 bagi sebuah TASKA iaitu kategori TASKA di rumah dan 5,000 bagi sebuah TASKA untuk TASKA di tempat kerja dan TASKA institusi. Okey, bagaimanakah cara penyaluran peruntukan bantuan khas ini? Jabatan Kebajikan Masyarakat akan menyalurkan bantuan khas yang diluluskan menerusi pindahan wang secara automatik ke dalam akaun bank atas nama TASKA.
Okey, siapakah yang boleh dihubungi sekiranya terdapat pertanyaan berhubung perkara ini? Okey, boleh melayari laman usahawan jkm.gov.my ataupun pejabat kebajikan masyarakat negeri, daerah, jajahan, bahagian yang berdekatan, atau boleh menghubungi pihak gerakan JKM di talian 0383231996 atau boleh menghubungi talian kasih 15999 ataupun WhatsApp di talian kasih 0192615999. Okey, ini adalah senarai semak pemberian bantuan kas kepada pengusaha taskar yang terkesan secara langsung dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun 2020. Okey, anda perlu isi nombor taskar. Borang ni saya akan berikan di bawah, nanti anda boleh download. Anda perlu mengumpulkan salinan kad pengenalan pengusaha taskar, senarai kanak-kanak di taskar yang dijana dari NCDC, senarai pengasuh di taskar yang dijana dari NCDC, maklumat ibu bapa kanak-kanak yang dijana dari NCDC, penyerta bank atas nama taskar yang aktif terkini. Okey, di rumah saja boleh menggunakan akaun bank atas nama pengusaha taskar. Kemudian taskar berdaftar saja, salinan perakuan pendaftaran taskar. Okey, ini taskar yang berpotensi untuk didaftarkan pakai bagi kategori taskar, institusi dan taskar di tempat kerja sahaja. Okey, ini dokumen ni. Okey, anda boleh lihatlah dokumen ni di bawah, saya akan berikan link, anda boleh download. Okey, ini taskar berpotensi didaftarkan bagi kategori taskar di rumah sahaja. Okey, segala sijil KAP anda perlu berikanlah jika anda berdaftar dari bawah taskar di rumah. Okey, maklumat yang perlu diisi: waktu operasi taskar, kadar yuran dikenakan, tarikh mula operasi taskar. Okey, anda boleh baca di sini. Salinan dokumen tidak perlu dikemukakan kepada bahagian kanak-kanak JKM. Dokumen dikekalkan di JKMM masing-masing bagi tujuan rekod semakan dan bayaran. Okey, kemudian bawah ni pengesahan pegawai lah. Okey, jadi itu saja berkenaan dengan permohonan bantuan kas untuk pengusaha taskar, yang mana pengusaha taskar, institusi permohonan taskar di pejabat di tempat kerja ataupun pengusaha taskar di rumah, anda boleh mohonlah untuk mendapat bantuan 1,500 ataupun 5,000 mengikut kategori. Jadi kalau anda rasa bermanfaat dan kalau anda rasa suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.